Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Pelan 5 akan membentangkan sedikit sebanyak mengenai nilai dan prinsip teras etika profesional. Pelan kami terdiri daripada saya, Muhammad Anwar Firdaus bin Al-Bakri, diikuti dengan kawan saya iaitu Muhammad Ashraf bin Yahya, Muhammad Afifuddin bin Mahyudin dan Ahmad Farhan bin Saifuddin. Untuk pengenalan ini, saya akan menerangkan 3 definisi iaitu definisi nilai, definisi prinsip dan definisi etika profesionalism. Definisi prinsip membawa maksud kepada sesuatu yang menjadi dasar atau pegangan. Manakala definisi untuk nilai iaitu nilai juga merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda, situasi dan manusia. Dengan ini, nilai jelas dilihat sebagai suatu kualiti, motif atau piawai norma yang ada dalam pertalian antara benda, fikiran dan pemilikan. Secara amnya, nilai bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral, malah berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus diujar, dicabar, diubah atau dipertahankan. Ia merupakan panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan dan menghadkan pelakuan seseorang itu. Pada sini kita dapat kaitkan prinsip dan nilai. Apabila seseorang itu mempunyai prinsip, apabila seseorang itu mempunyai nilai dan prinsip, ia akan dapat membantu seseorang itu membuat sesuatu, menyelesaikan konflik serta membuat keputusan dan menghadkan pelakuan seseorang itu. Kita akan teruskan kepada etika profesional yang merujuk kepada etika dalam sesuatu profession atau bidang profesionalism. Bidang profesional. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Jelas kat sini, apabila seseorang itu mempunyai nilai dan prinsip yang kuat ataupun mapan, seseorang itu dapat menyelesaikan sesuatu, dapat menjalankan atau menggendong akan etika profesionalism itu dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Nama saya Ahmad Farhan dan saya akan membentangkan tentang isu dalam etika profesional. Penghayatan kepada falsafah moral dan etika dan seterusnya mengamalkannya adalah penting kerana kemajuan dari segi material semata-mata akan menyebabkan sesebuah masyarakat dan negara itu pincang. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang menjadikan konsep etika profesional ini sukar diaplikasikan dalam kehidupan harian bagi mencorakkan etika seseorang individu atau mahupun dalam kelompok masyarakat. Apakah maksud isu? Isu boleh dimaksudkan dengan sesuatu perkara yang diperkatakan dan boleh menjadi sesuatu yang besar, iaitu suatu masalah yang diperkatakan oleh orang ramai. Ia juga adalah suatu khabar atau persoalan yang tidak jelas usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Di sini terdapat 3 isu yang saya akan bincangkan, iaitu yang pertama, isu moral. Perkataan moral adalah daripada perkataan Greek, iaitu mor, iaitu satu cara dan bentuk perlakuan yang telah menjadi adat kebiasaan sesuatu kumpulan manusia kerana telah diterima dan dipersetujui bersama oleh kumpulan tersebut. Perlakuan moral diertikan dengan tingkah laku dan tindakan individu terhadap suatu keputusan yang ditunjukkan dengan penuh perasaan tanggungjawab. Dalam bidang profesion, nilai moral ini amatlah dititik beratkan supaya dapat membentuk integriti dalam kerja dan menghasilkan suasana kerja yang aman dan harmoni. Nilai-nilai dan ajaran agama yang tinggi adalah satu signifikan dalam proses membentuk manusia yang mempunyai moral yang tinggi. Dengan adanya pegangan agama yang kukuh, individu atau masyarakat tersebut akan berasa takut atau tidak berani melakukan hal-hal yang menyalahi hukum dan undang-undang. Pada masa kini, konsep integriti, telus, kredibiliti, bertanggungjawab, jujur, ikhlas dan sebagainya tidak lagi diindahkan oleh sesetengah pihak. Hakikatnya, mereka membuang nilai moral dalam diri mereka demi mengaut keuntungan diri sendiri. Kita dapat lihat pada masa kini,
kes rasuah amatlah banyak berlaku yang melibatkan syarikat-syarikat besar maupun kecil dan ia amatlah sukar dibendung dalam mana-mana pihak. Golongan profesion sekarang lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga kan sanggup membuat kerja kotor yang jahat yang mana membuang moral mereka dan menggadaikan maruah diri sebagai seorang manusia. Isu yang kedua ialah isu pecah amanah. Orang yang amanah akan mendapat kepercayaan orang ramai, sebaliknya orang yang khianat menjadi tumpuan kemarahan dan kehinaan. Nilai utama dalam bidang profesion adalah sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahguna kuasa dan kedudukan mereka. Antara amalan amanah ialah sentiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab tanpa menyeleweng dan cuai, bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa. Mereka juga harus menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dalam menyiapkan kerja dalam tempoh yang telah ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Mereka juga harus berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap seseorang dan bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa daripada pihak lain. Setiap pekerja haruslah amanah terhadap diri mereka, terhadap keluarga serta masyarakat dan negara. Isu pecah amanah ini sering dipandang remeh oleh golongan masyarakat kini, lebih-lebih lagi dalam kalangan orang yang berjawatan. Mereka menyalahgunakan kuasa ini dan amanah yang telah diberikan kepada mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Seringkali kita dapat lihat penyelewengan wang berlaku dalam pekerjaan oleh golongan atasan yang tidak berlaku jujur dan telah menganiaya golongan bawahan. Ada juga golongan peniaga yang telah membuat penipuan dalam berniaga, seperti menipu harga barang untuk mendapatkan keuntungan yang melampau daripada pelanggannya. Amalan tidak jujur ini dan pecah amanah ini haruslah dibendung sekeras-kerasnya supaya tiada unsur penganiayaan terjadi kepada pihak yang lain. Akhir sekali, isu teknologi maklumat dan alam cyber juga merupakan isu dalam etika profesional. Melalui kemajuan industri 4.0 kini, teknologi maklumat dan komunikasi terus-menerus berkembang dengan pesat. Ia menyebabkan pelbagai isu yang memerlukan pertimbangan moral, undang-undang dan sosial. Pada masa kini, kita dapat lihat banyaknya aplikasi dan akaun peribadi yang didaftar dalam jaringan seperti Facebook, Instagram, pembelian secara online, pindah masuk duit melalui akaun bank secara atas talian dan juga lain-lain. Data-data peribadi kita ini telah terkumpul oleh tapak jaringan sosial yang besar seperti Facebook dan sebagainya. Jadi, adakah kita perlu membimbangi tentang maklumat yang kita kongsi kepada ruangan cyber ini? Kita tahu teknologi digital berkelajuan tinggi semakin mengubah kehidupan. Teknologi ini juga membawa banyak faedah tetapi pada masa yang sama menimbulkan banyak masalah sosial dan etika. Adakah kita perlu khawatir terhadap isu semasa ini? Kita dapat lihat pada masa kini banyaknya berlaku jenayah cyber seperti scam, pendedahan privasi diri dan penyelewengan harta dilakukan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah dalam melakukan kerja mereka. Sebagai contoh, baru-baru ini terjadinya jenayah cyber oleh pegawai bank sendiri yang mengambil wang klien-kliennya secara tidak sedar oleh pemilik akaun bank tersebut. Isu jenayah ini adalah tidak asing lagi pada masa kini dan tidak kira di dalam negara kita maupun di luar negara. Ada juga golongan profesion yang mencuri data serta privasi online dan menyebarkannya secara haram kepada pihak lain atas tujuan untuk keuntungan diri sendiri. Jadi, pelanggaran etika ini harusnya dibendung secara menyeluruh oleh semua pihak agar kita berasa selamat untuk menggunakan kelebihan teknologi yang telah sedia ada dan
bakal berkembang lagi di masa hadapan ini. Hai, saya Muhammad Ashraf bin Yahya. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan cabaran. Golongan-golongan profesional merupakan golongan yang melibatkan diri dalam pelbagai pihak dan agensi. Golongan-golongan ini mempunyai etika profesional dan protokolnya sendiri yang seharusnya dan semestinya mereka patuhi dan mereka lakukan untuk mendisiplinkan diri mereka dalam pekerjaan. Golongan-golongan profesional ini adalah seperti pendidikan, keselamatan, industri dan sebagainya lah. Sudah ada awam dan golongan profesional lah. Okey, cabaran pertama iaitu budaya rasuah. Rasuah merupakan satu penerimaan atau pemberian suapan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan sesuatu ganjaran seperti mendapatkan tender atau untuk melepaskan diri daripada apa-apa jua sekatan lah. Menurut statistik di laman seseawang SPRM, pada 3 bulan pertama tahun 2020 iaitu Januari, Februari dan Mac, mereka telah memberkas 211 orang pemberi dan penerima rasuah, iaitu 109 orang daripada 211 orang tadi adalah golongan-golongan profesional yang menerima atau memberi rasuah. Rasuah ini merupakan sesuatu perkara negatif yang akan merendahkan nilai dan martabat seseorang itu. Walaupun ia adalah seperti dipandang remeh oleh semua masyarakat semua kan. Tetapi perkara ini patutnya diambil beratlah oleh semua golongan-golongan profesional kerana ia akan melibatkan maruah individu, agensi dan pihak-pihak yang tertentulah. Seterusnya adalah cabaran teknologi. Teknologi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan satu aktiviti dan kajian yang dilakukan berdasarkan kajian sains untuk mencipta sesuatu benda yang dapat memudahkan aktiviti manusia. Kita dapat lihat perkembangan teknologi ini bermula pada tahun 90-an dan kita dapat lihat pada tahun ini perkembangan teknologi itu sungguh pesat. Teknologi ini bukan berkaitan berkenaan dengan mesin sahaja, tetapi dalam golongan profesional kita banyak menggunakan golongan-golongan profesional banyak menggunakan seperti komputer dan alat digital lain lah. So apabila golongan profesional ni mempunyai masalah buta IT untuk menggunakan komputer dan semua benda lah yang berkenaan dengan teknologi, so sesuatu pekerjaan tu akan terhalang lah. Maksudnya terbatas. Kemahiran menggunakan teknologi ini perlulah selari dengan perkembangan teknologi daripada tahun demi tahun. Hal ini kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku, apa yang akan pembaharuan kecanggihan apa yang akan ada pada teknologi pada tahun yang akan datang. So, tidak mustahil lah penggunaan teknologi akan digunakan secara keseluruhan dalam bidang profesional. Oleh itu, golongan-golongan profesional perlulah mahir dalam penggunaan teknologi, terutamanya penggunaan komputer yang pada masa kini memang amat diperlukan. Lebih-lebih lagi pada masa pandemik COVID-19 ini. Okay, seterusnya adalah berkenaan dengan cabaran rakan sekerja. Okay. Pengaruh rakan sekerja ini adalah satu perkara yang penting bagi saya dalam sesuatu pekerjaan yang profesional. Jika kita memilih rakan yang mempunyai hala tuju yang betul dalam pekerjaan, so pekerjaan kita dalam satu syarikat tersebut menjadi lebih telus, lebih senang lah. Kalau kita memilih rakan yang serong dalam pekerjaan,
So dia akan membuat perkara-perkara yang melanggar etika profesional. Contohnya mereka akan songlap duit ataupun melanggar ataupun pecah amanah, semua itu. Oleh itu, kita perlulah memilih rakan sekerja yang baik bagi memudahkan kita untuk bersama-sama meningkatkan reputasi dan imej sesebuah agensi atau pihak. Cabaran yang terakhir yang dapat saya ketengahkan adalah pertembungan dengan penipuan skamer. Pada tahun 2020 ini, kita dapat lihat dan mendengar bahawa terdapat banyak kes-kes penipuan skamer yang terlibat dengan orang awam lah. Lebih-lebih lagi, baru-baru ini kita dapat mendengar bahawa satu sindiket Macau scam yang telah berjaya ditumpaskan oleh SPRM. Okey, penipuan skamer ini ia melibatkan nama agensi dan pihak-pihak golongan profesional lah. Contohnya, mereka akan menyamar, mereka akan menelefon orang awam dan menyamar, contohnya menjadi pegawai custom, PDRM dan sebagainya lah. So daripada itu, orang awam akan percaya berkenaan dengan pendakwaan yang telah dilakukan oleh pihak skamer terhadap orang awam. So reputasi sesebuah agensi dan pihak profesional ini akan menjadi rendah disebabkan oleh masyarakat tidak yakin dan tidak percaya terhadap pihak-pihak profesional seperti custom dan PDRM inilah. Sebagai contohnya, jika terdapat aduan yang benar-benar daripada golongan profesional ini, mereka tidak percaya, masyarakat tidak percaya. Oleh itu, sesuatu aktiviti dan pekerjaan golongan profesional ini akan menjadi lebih sukar lah. Dia akan mengganggu aktiviti mereka. Oleh itu, pertembungan dengan penipuan skamer ini perlulah dipandang penting dan dititik beratkan untuk menyelesaikan masalah ini supaya tahap kredibiliti pekerjaan dan aktiviti profesional itu sentiasa dipandang tinggi oleh orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afifuddin dan hari ini saya akan menerangkan tentang implikasi mengenai nilai dan prinsip teras etika profesional. Okey, implikasi ini saya akan bahagikan kepada 4, iaitu individu, masyarakat, negara dan juga agama. Implikasi pertama merupakan implikasi terhadap individu, terhadap seseorang itu jika tiadanya nilai dan prinsip teras etika profesional ini. Implikasi terhadap individu yang pertama merupakan seseorang itu akan merasakan hilangnya rasa tanggungjawab dan hilangnya rasa amanah terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh. Okey, untuk yang kedua merupakan seseorang itu akan hilang jati diri dan nilai etika yang baik terhadap pekerjaan yang dilakukan ataupun tanggungjawab yang diberikan daripada seseorang kepada dirinya sendiri. Ketiga, seseorang itu akan mementingkan mementingkan diri sendiri dan akan merasa tamak all over terhadap sesuatu yang diinginkan. Okey, untuk yang terakhir terhadap implikasi terhadap individu ini merupakan seseorang itu akan hilangnya rasa ihsan terhadap dan kemanusiaan terhadap makhluk lain. Okey, implikasi kedua merupakan implikasi terhadap masyarakat. Implikasi terhadap masyarakat mempunyai 3 implikasi utama, iaitu pertama, masyarakat di sesebuah negara itu akan dipandang rendah oleh masyarakat di negara luar. Oleh kerana masyarakat dipandang rendah, imej persepsi masyarakat di negara-negara maju juga akan
menjadi negatif terhadap masyarakat di sesebuah negara itu. Jalinan baik antara sesebuah negara itu dengan negara lain akan menjadi berkurangan, dan sesebuah negara itu juga akan menjadi mundur. Dan yang terakhir, amalan rasuah akan diguna pakai dan akan dibiasakan oleh masyarakat di sesebuah negara tersebut. Okey, implikasi yang ketiga merupakan implikasi terhadap negara jika nilai dan prinsip teras etika profesional ini tidak diamalkan. Negara akan menerima impak yang besar, termasuklah daripada sesebuah negara itu akan dipandang negatif oleh negara lain. Sesebuah negara yang tidak mengamalkan nilai prinsip teras etika profesional ini juga akan mencatatkan kes jenayah yang semakin lama akan semakin meningkat. Implikasi yang terakhir merupakan implikasi terhadap agama. Okey, yang pertama, pandangan sesebuah agama itu di mata dunia akan menjadi negatif dan menjadi buruk, oleh kerana pengamal agama tersebut tidaklah mengamalkan nilai dan prinsip-prinsip teras etika profesional ini. Okey, perkara yang terakhir iaitu implikasi terhadap agama merupakan perkara yang salah dari sudut pandangan agama akan dianggap normal dan akan diamalkan oleh masyarakat di sesebuah negara itu. Solusi yang saya dapat setelah melihat dari segi dari aspek isu, implikasi dan cabaran yang dihadapi dalam tajuk ini adalah peranan dari rumah, yakni modal insan. Kedua adalah peranan masyarakat, yakni kerjasama pelbagai pihak dalam menghidupkan akan sebuah situasi. Dan yang ketiga adalah peranan kerajaan dalam menggubal undang-undang. Okey, kita akan berbalik kepada poin yang pertama, iaitu peranan dari rumah. Kenapa saya tekankan di sini, yakni modal insan? Hal ini kerana apabila seseorang itu didikan dari keluarga harus dilakukan sejak kecil lagi, dalam aspek nilai yang baik, dalam aspek nilai yang baik. Okay. Apabila seseorang itu mempunyai nilai yang baik dalam diri, ia dapat membezakan baik dan buruk dalam pelbagai aspek, termasuk etika profesionalism kelak. Kenapa saya cakap kelak? Apabila dia dah besar nanti, dia akan dapat membezakan baik dan buruk sesuatu perkara di tempat kerja tersebut. Selain itu, ia akan membantu diri sendiri. Dia akan membantu diri dalam pemilihan tempat kerja dari segi nilai dan prinsip yang telah diasah. Seperti pemilihan rakan sekerja. Hal ini akan membantu seseorang itu memilih rakan sekerja yang baik dalam menggalas tugas yang dipikul. Okey. Seterusnya kita akan beralih kepada peranan masyarakat, iaitu kerjasama pelbagai pihak untuk menghidupkan sesuatu situasi. Situasi yang saya masukkan di sini adalah bermaksud. Situasi yang saya masukkan adalah pendedahan terhadap etika profesionalism. Okey. Peranan masyarakat haruslah melakukan pelbagai aktiviti yang bersatu padu seperti kempen etika profesionalism, kempen anti rasuah dan pelbagai kempen lagi yang melibatkan yang berkaitan etika profesionalism. Dari sini ia akan membantu dalam memupuk dan memberi pendedahan kepada segenap lapisan masyarakat bahawa pentingnya akan prinsip dan nilai terhadap etika profesionalism. Dari sini ia akan membantu akan modal insan yang telah saya sebutkan tadi, akan membantu modal insan yang telah saya jelaskan tadi untuk lebih faham akan apa maksud etika profesionalism kepada dunia sebenar. Okey. Ketiga iaitu peranan kerajaan dalam menggubal undang-undang. Kerajaan haruslah menetapkan garis panduan akan sesuatu kerja dari segi visi dan misi dan peraturan. Hal ini sangat penting kerana
apabila seseorang itu tahu akan visi dan misi dan peraturan di satu tempat kerja, ia akan lebih fokus untuk melakukan sesuatu kerja itu tanpa melakukan sebarang kesalahan yang melibatkan jenayah etika profesionalism seperti rasuah. Okey. Kerajaan juga boleh menetapkan undang-undang atau akta di tempat kerja dengan lebih tegas. Hal ini akan menyebabkan seseorang pekerja itu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu etika akan menyebabkan seseorang itu lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu tugas tersebut. Hal ini sangat penting bagi menangani masalah seperti rasuah dan penindasan di tempat kerja. Okey. Tetapi apabila anda telah apabila peranan dari rumah telah dilakukan, tidak akan timbul akan penindasan di tempat kerja. Hal ini kerana ia tahu apa hak dia sebagai pekerja dalam satu tempat kerja itu. Lagi-lagi apabila peranan daripada rumah dicampur dengan peranan masyarakat. Jadi ia akan tahu apa hak yang harus dilakukan apabila di dalam kesusahan seperti penindasan di tempat kerja. Sekian, terima kasih.